Hai semua, welcome to Unibcity. Alright, selalu kenal university saja kan. So sekarang ni kita ubah sikit, Unibcity. So apa benda Unibcity ni? This Unibcity is a podcast. Okay, we want to menceritakan tentang rahsia-rahsia kejayaan bisnes ataupun perniagaan lokal tempatan kita. Alright, so hari ni kita ada tetamu istimewa kita. Okay, memang semua dah memang mengenali beliau. Alright, kita abang saha kita, okay, daripada Laziz Patin. Alright, he is the owner and the founder of Laziz Patin. Dan kita juga ada Cik N Idris kita, alright, yang sentiasa muda. Alright. Okay, beliau adalah the owner of Mom's Bakery. Alright, so we have these two entrepreneurs kita, usahawan kita, untuk menceritakan, alright, rahsia mereka dengan peniaga-peniaga tempatan kita, so that there will be an inspiration, alright, kepada usahawan-usahawan tempatan. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, alright, I will straight go into the point. Alright, we want to invite Encik Laziz, abang saha kita, untuk menceritakan Laziz Patin. Alright, Laziz Patin ni macam mana tercetusnya nama Laziz ni, kan? So kita nak mengenali beliau. Over to you, Encik Laziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nama saya Sarudin bin Ahmad, berpanggil saya Saha. Laziz pun boleh, Saha pun boleh. So orang ramai confuse Laziz Saha, Abang Laziz Saha kan. Laziz ni daripada perkataan Arab lah. Perkataan Arab maksudnya lazat. Jadi saya telah mengusahakan penternakan. Kita lebih kepada 4P. Maksudnya penternakan, pembekalan, pemprosesan dan pengedaran. Untuk ikan patin, kita fokus kepada ikan patin. Seperti mana yang tahu, Temeloh terkenal dengan ikan patin. Kita bermula penternakan ikan patin ni sejak tahun 2009. Okey, lama. So kita pelihara ikan patin dalam sangkar. Kita jaga dia penuh kasih sayang. Kita bagi makan dia hari-hari. Sehinggalah dia besar, so kita jual. So sebelum ni saya lebih kepada menternak je. Lepas tu ada orang ambil beli. Selama kelamaan kita nampak ada satu peluang lah. Satu peluang 2000 kita dah sabat beli. Lepas tu kita nampak lah sebenarnya macam ada loophole sedikit dekat pengedaran ikan patin. Sebab kita tengok ikan patin ni dia punya market dia adalah orang yang ada 20 sangkar kat bawah ni. Sebenarnya dia tak ada market, sebab dia tak boleh direct untuk supply. Contohlah kalau ada kedai, sebab penternakan ikan patin ni dia ambil masa dekat 6 bulan. Oh lamanya? Lama 6 bulan? Ya, kita boleh harvest dekat sekilo. Jadi kalau kita ada dalam 10 sangkar, 15 sangkar, ada kedai makan yang sehari nak 100 kilo, 50 kilo, kita tak boleh supply. Jadi dekat situlah dia orang tak tahu macam mana nak. Dia ada sangkar tapi dia tak boleh nak mengedarkan. So daripada start pada situlah kita menjadi pula ambil peluang loophole yang ada tu. Kita set up satu company Laziz ni tadi. Dan kebetulan kita ada dekat R&R Temeloh. Kita mohon untuk satu-satunya kita outlet kita di R&R ni yang bukan menjual ikan patin yang dah siap masak, tapi ikan patin yang fresh, segar. Kita potong, kita packingkan dia dan orang boleh bawa ke rumah. Okay, so daripada tahun 2009 hingga sampai 2016 baru mula bisnes Laziz. Alright, so the business of Laziz Patin started 2016. Okay, so dari segi branding pula, alright, so macam mana Abang Saha dapat ilham ke, macam mana nak buat logo macam tu ke, kan? So how is the process of your branding? Sebab kita tahu bila kalau kita nak edarkan ikan patin, dia macam kita tengok tak ada satu pun orang yang mengedarkan ikan patin ni dia ada brand dia sendiri. Kedai makan ada. Maksud kat Temeloh kita terkenal dengan Gobang, kita terkenal dengan Temeloh Catering, kan? So tapi untuk pengedaran ni tadi tak ada satu brand yang establish yang ada. So kita nampak dekat situ yang kita nak ada opportunity lah. Betul. Okay, tak apa. So kita pergi kepada Cik N pula. Alright. So Cik N, you look so beautiful. Kan? Dah 17 tahun buat bisnes dia katanya tadi. Okay.
So 17 tahun ni kita macam ada macam time machine ke? Masih nampak macam 25 je. Okay, never mind. Over to Cik N. Alright, so about your business. Okay. Saya owner kepada My Mom's Bakery and Idris. Jadi saya bermula perniagaan saya daripada 2006 hinggalah sekarang, alhamdulillah. Saya buat kek, roti, pastry yang berkaitan dengan bakery lah. Okay. Jadi alhamdulillah, bila kata berniaga ni mesti orang akan lalu kesusahan dulu. Betul kan? Macam kita tengok cerita Cik Abang Sahar tadi kan, Abang Sahar bermula pada tahun 2009. Kemudian barulah you expand 2016. Nampak tak perjalanan dia? Tahun. Ya, sebab tu bila berniaga ni 17 tahun ni macam-macam yang kita lalui lah. Tapi saya gembira sebab 17 tahun masih bertahan dan umur pun 28 tahun tak bergerak-gerak. Itu je. Okay, so apakah menjadi inspirasi? What was your inspiration untuk memulakan My Mom's Bakery? Okay, Kevin saya masa dulu, saya ni berasal daripada keluarga yang sangat susah. Mak saya dulu kerja kedai bakery di Taiping, Perak. Okay, jadi dia cuci loyang. Cuci loyang. Jadi umur 9 tahun saya dah tengok mak saya cuci loyang dan saya pun tolong mak saya cuci loyang. Jadi saya kata kat mak saya, "Ma, satu hari nanti kita akan ada kedai kek." Bapak saya seorang security guard. So that's why I kata kan kepada usahawan-usahawan, bila you nak berniaga, you simpan kisah sedih you. Sebab tak ada siapa nak dengar kisah sedih you. Tapi bila you dah berjaya, semua orang nak dengar kisah sedih you. Bagaimana N. Idris boleh berada di tahap ini? Siapa dia? Kenapa dia macam ni? Yang pentingnya kunci berniaga ini adalah you rajin ke tak rajin. Dia kalau tanya sumber inspirasi saya, dah tentulah mak saya dan kesusahan saya ni sampai bila saya nak hidup susah. Jadi dengan nak hidup senang atau nak hidup susah adalah di tangan kita. You rajin tak rajin? Betul. Itu soalan ni, you rajin tak rajin? Betul. Okay, kita nak tanya sikit dekat Abang Sahar ni. Cabaran-cabaran yang dihadapi. Okay, saya tahulah semua bisnes ada cabaran, but name one cabaran atau satu cabaran yang mungkin tak boleh dilupakan. Menternak ikan ni macam kita ada, kalau kerbau kita ada kat darat. Ikan ni ada kat air. Jadi kalau nak cakap cabaran ni, of course lah dia berkaitan dengan air. Banjir, kecurian. Saya pernah, kita nak pelihara ikan ni 6 bulan lah. Of course lah kerbau mungkin 2 tahun 3 tahun. Tapi 6 bulan kita bagi makan dengan penuh kasih sayang ni tadi kan. Sampai kita nak harvest, kita punya proses biasanya kita sebelum kita harvest, kita puasakan ikan tu. Okay, ikan pun kena puasa. Ikan pun kena puasa. Jadi kita tak bagi makan sebab kita nak perut dia clear lah. So dia lebih tahan lasak bila kita nak bawa naik atas. Dia tak mati cepat lah. Dia tak stres. Macam kita puasa sebenarnya tak stres. Jadi ikan pun puasa. So bila kita puasakan 3-4 hari, kita ada plot yang kita memang dah nak harvest kan. So bila dalam tu ada 1000 ekor ikan, 1000 kilo, 6 bulan kita jaga, kita dah puasakan dia. Bila kita nak harvest, kita biarkan, kita bagilah makan tempat lain, plot sangka yang lain. Tiba-tiba kita kadang-kadang kita bagi lah sikit-sikit, bagi lah. Kita tengok tak timbul ikan aku ni. Dah lah 2 hari tak makan, hari esok nak harvest lah ni. Tak, bila angkat tak ada seekor ikan pun dalam tu. Dah lah penat kita menternak. Jaga mereka, jaga penuh kasih sayang lagi. Lepas tu buka, hilang. Saya banyak mati, banjir, time banjir kan. Benda-benda tu yang kita tak boleh nak kawal. Ada benda yang boleh kita kawal, ada benda yang kita tak boleh nak kawal. Nak pula bila dalam air ni kan. Betul. So dalam suasana ataupun situasi macam tu, tak boleh putus asa lah. Kan? So dalam bisnes pun, I rasa the first step is semangat tu kena ada. Nombor 2 ni tak boleh putus asa. Failure tu confirm akan ada. Okay, tapi kita kena tabah. Kita tetap kena berusaha dengan gigih. Okay, kita beralih pula kepada Cik N. Alright, untuk berkongsi sedikit sebanyak cabaran yang beliau hadapi dalam perjalanan untuk to make My Mom's Bakery ni a success.
That's why saya bagi tahu usahawan-usahawan, kalau you nak berniaga, pertama you kena ada ilmu. You kena ada kepakaran, you kena ada minat. Macam saya buat berniaga ni berdasarkan dengan apa yang saya lihat nampak mak saya buat. Jadi dah tentulah saya tidak ada kepakaran itu, saya tidak ada ilmu itu, saya tidak ada skill itu. Jadi bila saya buka tahun 2006, 2009 saya jatuh bankrupt. Saya jatuh bankrupt sampai satu tahap saya pernah jalan kaki 6 km bersama ibu saya. Saya pernah ketuk rumah orang minta beras, tak ada duit. Saya pernah tinggal RM5. Jadi kalau orang tanya apakah kekuatan Idris ni? Kekuatan Idris ni sebenarnya, kalau orang yang dah kahwin akan kata isteri, suami. Tapi kekuatan tu sebenarnya adalah daripada diri kita, tetapi pendorong utama adalah keluarga. Jadi kekuatan daripada diri saya, bila saya tengok ibu saya, ayo macam mana kita nak buat ni kan? Apa yang saya nak buat, saya dah tak ada apa. You belajar dah tak pandai sangat kan? You berasal daripada orang susah. You dah bankrupt, apa you nak buat? Duit tinggal RM5. Kepada usahawan-usahawan kat luar sana, you jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang sekeliling. Tanya diri you, salahkan diri you sebelum you nak buat apa-apa keputusan. Jadi apa saja bidang you nak masuk, you kena tahu, tanya diri, jangan ikut orang. Saya tengok abang Sahar kita ni buat ikan patin, Idris pun nak buat ikan patin lah. Tapi kalau Idris buat ikan patin, cerita dia tak jadi, sebab itu bukanlah kepakaran saya. Saya bela ikan laga pun mati bang. Ikan laga saya mati. Bayangkan ikan patin memang tak boleh. So usahawan ni sebenarnya dia kena ada satu jiwa yang kental, jiwa yang kuat. Dia jangan dia cepat give up ke apa ke. Bila situasi tu terjadi kepada saya, pertama sekali saya akan tanya apa nak buat, sampai bila, apa tindakan yang saya nak buat ni. Saya masih hidup, saya masih bernyawa, saya masih ada tulang pak kerat, jadi saya kena bergerak. Dan saya menggunakan kepakaran saya, dan di situlah itu dah kata kan, saya mempunyai satu akal dan fikiran. Bila tak boleh nak bertanya pada siapa-siapa, saya tanya pada siapa? Saya tanya pada Google. Saya tanya pada Google. Nak berniaga, cara nak berniaga di pasar malam dan di pasar tani. Sebab apa? Masa saya buka kedai, orang tak datang. That's why untuk usahawan-usahawan dia jangan berangan. Betul tak Masa? Kau jangan berangan. Kau ada duit, kau buka kedai cantik-cantik, ID nak buat cantik-cantik, aircon 2 horsepower, kan? Betul tak? Betul. Tiba-tiba dengan harapan orang nak datang. Satu hari nanti I punya sale satu hari 1,500, 2,500. You jangan cakap macam tu, pasal you belum. Siapa you? Orang kenal you tak? So I tangkap satu benda, kena berani. Kena berani. So Abang Sahar pula berani bercakap, berani untuk promotekan produk. So when did you actually started? 2016 okay, dah ada brand. Okay. So macam mana Abang Sahar start promote barang-barang ataupun ikan patin ni? Kalau ikutkan sebab kenapa kita buat 2016 kan, sebenarnya saya dah start 2012. Sebenarnya maksud saya 2012 saya ada impian, saya cakap saya nak kedai, saya punya outlet dekat R&R tu. Saya dah lukis gambaran dia, konsep apa semua. Time tu saya bawa paperwork tu ke macam dekat Lebuh Pantai Timur ni, dia bawah biasa bawah plus bawah ni. Tahun 2012 saya buat paperwork dah hantar. So saya maksud berani ni, first kita ambil langkah berani bawa paperwork tu, benda yang tak pernah orang buat. Saya punya tu tak pernah ada orang lagi propose untuk buat ikan patin. Branding untuk ikan patin. Kedai outlet tu kita buat sendiri. Kita bawa satu kertas konsep yang pergi jumpa pegawai, present kat dia, dia kata dia punya impress kita punya paper ni. Maksudnya kita bawa dalam keadaan, kau ni nak buka kedai ikan patin ke nak buka Petronas? Maksudnya kita buat betul-betul. Tahun 2012 kita cari, buat sampai dapat 2012, 13, 14, 15, 16. 4 tahun barulah kita approve kita punya outlet tu tadi untuk dibina. Maksudnya orang kata, "Oi, macam ni you dapat?" Saya cakap, tak boleh, saya tak boleh. Baru ni ada pegawai daripada franchise dia tanya saya, kita orang ada franchise, kita nak buka ke R&R lah, macam ni nak buka? Saya cakap macam, saya pun tak boleh nak cakap lah. Saya ambil masa 4 tahun nak buat, macam-macam cara nak buat, nak dapatkan sampai dia dibina, saya cakap. Jadi keberanian tu tahu tadi
daripada nak bawa tu tadi, benda yang tak pernah orang buat, kan? Benda tu tak pernah orang buat. Tapi saya, macam tadi kita tahu matlamat kita satu, kita nak ada dekat situ. Sebab saya fikir orang daripada Kuantan, Terengganu nak bawa balik KL, dia nak bawa balik ikan patin sebagai dia punya souvenir, nak bawa makan apa semua dekat R&R. So dekat 4 tahun keberanian saya nak buat. Dan bila dah ada tu, saya start duduk kat situ, promote online, offline. Time tu keberanian tak payah cakap. Time tu baru mula orang kata live. Hari-hari live kau boleh. Time tu segilah kalau nak masuk TV, siapa nak pandang muka kita nak masuk TV. Jadi kita lah bajet-bajet kita ada stesen TV kita sendiri. Macam tu cakap. Lepas tu keberanian nak cakap tu ada sorang mata. Kalau tak ada keberanian tu satu kan, kadang ada ramai orang berani tapi dia tak konsisten. Ramai orang dia berani. Betul. Berani, wah hari ni berani, semangat membara, apa halangan aku langgar, itu je. Betul? Tak jadi. Saya sokong. So kalau kita tengok kan, macam Gen Z sekarang ni, mereka berani sebenarnya untuk menunjukkan muka. Macam saya nak buka TikTok, nak buat TikTok pun rasa macam alamak, orang akan nampak saya. Saya tak berani untuk tunjukkan muka saya. Alright, so keberanian itu pun kita kena ada dekat diri sendiri. Okay, so satu lagi kita nak ceritakan tentang macam mana Abang Saha kembangkan perniagaan beliau. Okay, so the opportunity yang Abang Saha nampak. Okay, you did mention macam online tadi kan. Okay, so sejak 2016 ni, bagaimana Abang Saha nampak opportunity untuk kembangkan bisnes ni melalui online? Okay, so online ni macam mana Abang Saha start? Pergi listing kat Google ke, ataupun buka Facebook account ke? Kan? Where was your first start? First start macam saya cakap tadi lah, paling senang saya buat saya punya channel TV sendiri dekat Facebook. So time tu memang trending tengah Facebook. Time tu TikTok tak ada lagi. Facebook lah, Facebook kita awal-awal. Tapi pada masa yang sama, branding ni tadi kan, maksudnya saya dah first, apa benda yang saya fikir adalah, kenapa banyak-banyak tempat, kenapa kau tak buka kat Bandar Temeloh apa semua? Sebab saya ada vision 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sebab time tu saya nak orang yang lalu dekat R&R ni tadi, dia bukan orang Temeloh. Orang passing by lah kan. Pass by. So seluruh Malaysia orang akan ada kita punya customer ni. So dia singgah sebab saya nak tahu dia ada set branding Laziz. Nak registerkan mereka ni. Lepas tu kita masukkan pula dengan, paling tak sekali bila kita masuk pula dengan online ni tadi, dia dah start, oh macam pernah dengar. Biasa macam pernah dengar kat mana. Dia baru orang start macam pernah dengar. Sebab akhirnya dalam marketing ni, paling sikit kita kena lalu dekat otak orang 60 kali. Depan mata ataupun otak 60 kali. Ingat tu usahawan di sana. Kena lalu dekat otak minimum 60 kali untuk orang ingat pasal branding korang. Okay, itu yang paling utama. Okay, sebelum kembangkan bisnes, yang ni kena settlekan dulu. People need to know about your brand. Okay, cerita lagi bang. So kita nak seronok ni nak dengar. Kita nak tahu, jangan, sebab tu saya cakap tadi, konsistensi tu yang penting. Ada platform apa semua, tapi first bila saya buat live, ibarat kata hari-hari kena live. Paling tak 30 hari, 40 hari, jadikan habit dulu. 40 hari ni walaupun boleh orang tak beli lagi orang tak beli lagi. Belum beli lagi tau. Belum beli lagi. Sebab macam kita lah, tiba-tiba jumpa orang, tiba-tiba nak ajak kahwin terus. Tak boleh. Lari. At least kau dah kenal pun belum tentu kau nak kahwin. Jadi benda sama juga dengan customer. Tiba-tiba dia tengok terus nak beli. Tak, dia mesti kenal dulu. Sama dekat online kan, kadang kalau kita nampak satu iklan yang kita scroll, kita nampak kan kadang apa brand pun tengok, okay biar lu. Tapi bila banyak kali tekan lah. Dia kan kadang kita nak beli, paling tak sekali bila nampak saya ramai kawan-kawan saya, kadang kawan saya lah, kita kan ada kawan-kawan dan Facebook. Siapa Facebook kawan-kawan kita yang tengok kan, kadang mula adik-beradik kita like, staff kita like, buat komen, oh bagusnya, bestnya. Nak naikkan engagement kan, kita suruh staff call, kau tak komen siap kau, kita buat live kan. Paling tak mesti ada 7 orang staff tu, 7 orang aku nak mata kat sini. Share kan. Siapa yang nak share kalau tak staff kita? Benda tu lah yang mula-mula kita buat konsisten. Tapi
Mula-mula saya macam buat live tu macam live cakap je. Lepas tu kita adjust lah. Sebab tu bila kita buat tadi, kita adjust. Tiba-tiba naik sekejap, keluar balik. Naik sekejap. Tapi kita kena keep on consistent benda tu. Jadi bila kita buat tu, saya nampak bila dalam start, lepas pada tu kita start nampak kawan-kawan kita bercakap hari ni tak ada live. Tapi kita tak nampak dia komen tu. Tapi dia cakap, hari ni tak nampak pun kau live. Maksudnya dia dah start tengok. Sebab kadang-kadang walaupun kawan kita tak beli, tapi sebenarnya dia nak tu cakap, bila banyak kali kan dia masuk brand kita. Tiba-tiba adalah saudara mara dia pun, kau tak payah masuk Bandar Temeloh lah, kau singgah ke arena tu. Ada kan. Benda-benda macam tu at least dia tak beli, tapi dia kan ada kawan-kawan dia, ada saudara mara dia nak singgah Temeloh. Kadang-kadang ada dia duduk Temeloh, pakcik dia daripada Kuantan telefon dia, nak ikan patin lah apa semua nak masuk bandar. Tak payah. Singgah je ke arena Temeloh. Kan dia dah start ingat. Dan kepala dia, benda tu lah yang berlaku lama kelamaan. Compounding tu akan banyak. Apa yang saya tangkap di sini adalah engagement. Walaupun orang like ke tak like ke, komen ke tak komen ke, konsistensi kita untuk to take our brand outside ni, number one kita kena berani, number two consistently kita kena sebut, kita kena buat live, kita kena buka posting ke, keep the engagement going. Betul kan? Betul. Okay, so kita beralih kepada Cik N pula. Okay, so kita nak tahu hampir sama ke? Ya, sama. Sama je. Sebab tu saya kata, apakah pekerjaan yang paling kaya dan paling miskin? Pekerjaan yang paling kaya dan paling miskin ialah berniaga. Semakin banyak you mempromote, you menjual, you semakin kaya dan kaya. Kalau you malas untuk mempromote, untuk menjual, you semakin miskin dan miskin. Macam kita kan, saya nak jadi macam Idris. Satu hari berapa you post dalam Instagram? 3, 2. Saya pun 30 ke 40 setiap hari. Betul. Tu saya setuju abang. Sebab apa? Bila kita post roti, cheese tart ke apa, hari-hari staff akan post. Orang mula-mula tak nak beli. Ni apa? Tiba-tiba satu like, dua like je kan? Tiba-tiba alamak, teringin lah. Asyik lalu je nak try lah. Nak try lah. Macam gitu kan. So, bila live, bila kita buat live kan, dan saya suka memberi resepi percuma kepada follower saya. Kita ajar dia orang buat resepi, ajar dia orang bagi tips-tips tentang perniagaan dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang ni nak tengok kita punya mass production. Kadang-kadang cakap pun apa yang ada. Okey, bawa masuk kitchen. Ini kitchen saya. Ini supaya dia orang yakin dengan kita ni. Jadi you kena buat ni. Biasalah kadang-kadang pun netizen pun kadang-kadang puaka juga kan bang. Tapi yang tu that's why bila you buat live, you nak fokus kat mana? Negatif ke positif? Kan? Orang kata lah, asalkan ada engagement. Yes. Okay, positif ke negatif ke tak apa, itu belakang kiri. Okay. Yes. Jadi itu yang kita buat sama je. Bila you tanya mana-mana usahawan kan Kevin kan, ini dah. So bila abang Sahar cakap, saya dah macam apa dah saya nak cakap lagi ni, semua dah cakap dah ni, senang kerja Idris. Sebab semua sama. Apa yang Sahar cakap tu semua sama. Jadi bila saya perkenalkan diri saya, hi, saya N Idris, that's why bila N Idris ni dah 17 tahun, jadi saya bukan ada satu produk, saya ada beberapa company. Saya ada buat training dengan saya ada trainer untuk agensi kerajaan dan juga swasta. Jadi bila kita post dalam Instagram ke apa ke, kelas saya tak sampai 1 hari akan penuh. Tak sampai 1 hari memang akan penuh. So yang Idris yang akan mengajar dan sebagainya. Bila kita buat keluar produk apa-apa pun, and Idris, orang yakin orang benda tu. Yakin. Yes, orang yakin benda tu. Okay, sebab sekarang ni saya tengok usahawan-usahawan lah, especially the startup company nowadays, they are not giving more focus pada brand. Dia asyik, hari ni saya dah buat produk saya, esok saya dah start nak menjual. They are going out with the price tag already. Alright, so what is your comment about that? Okay, abang nak cakap ke saya nak cakap? Saya nak cakap sikit. Dia simple macam ni lah. Dia bagi saya lah, based on, tak kisah sebenarnya usahawan ke pekerja ke tim ke staff ke, saya nampak, saya syukur saya berlahir dalam zaman saya panggil what we call analog and digital.
Dua zaman lah. Dua zaman. Saya ada Ya betul bang. analog Sama-sama. digital. Walaupun 28 tahun. Ya, betul. Maksudnya kita tahu, maksud saya apa? Kita analog ni slow sikit. Yes. Digital ni cepat. Dia nak cepat. Tapi saya dapat rangkumkan diorang zaman nowadays, dia ni nak cepat, semua cepat. Dia nak cepat kaya, nak cepat dia duit. nak cepat, nak cepat kaya, nak cepat duit, semua nak cepat. Tak salah nak cepat. Dah tu kau tiba-tiba kau nak cepat, kau lahir hari esok aku nak kau makan sendiri, kau berlari sendiri, boleh tak? Kita tetap ada proses. Ya. Benda tu yang dia orang tak nak lalui. Dia orang tak nak lalui proses. Dia orang tak nak lalui kegagalan. Kalau macam tu, kita jangan, kita ada anak kita lahir tiba-tiba terus. Jangan bagi dia jatuh terus berjalan. Tak boleh. That's the process. Jadi banyak usahawan ni tadi dia nak cepat. Tak salah untuk cepat. Tapi berkaitan dengan proses, dia ada step dia. Dia ada knowledge yang kena gain knowledge. Berjalan ni sama juga berjalan tadi. Proses dia, knowledge, kita kena belajar. Saya nampak usahawan sekarang ni yang dia ada produk, dia nampak orang tu laju, bagus, tapi dia nak terlampau cepat. Dia tak sanggup nak ada proses. Saya sama juga macam team, dia nak naik gaji. Boleh, aku boleh bagi kau gaji berapa. Kau nak gaji berapa, kau boleh bagi. Tapi kau boleh tak buat macam ni? Kau nak handle orang pun tak boleh, nak handle staff pun tak boleh. Kau boleh tak capai KPI kau tu? Kan? Orang nampak marah kalau staff nak naik gaji. Betul. Okay, nak bincangkan pasal bab pendigitalan sikit lah. Pendigitalan. Alright, so sekarang ni kita nampak macam mudah. People don't need to have a shop pun. Kan? So hari ni saya buka SSM, saya nak buat business secara digital, I boleh mulakan I punya online shop dan I boleh straight market my product without a shop. Alright? So what do you think about it? Okay, macam tadi Masa kata dia orang tidak, okay, itu boleh, tetapi proses tu, contoh dia buka kedai dekat SSM dan sebagainya, dia buka untuk yang digital tu, tolong fokus apa yang you nak buat. Kan, dia nak cepat kan bang kan. Hari ni dia jual nasi lemak yang tengah trending. Okay, tiba-tiba nasi lemak tu dah tak ada trending dah, benda lain pula, dia lompat ke situ pula. Daripada nasi lemak jual minyak rambut, kan jauh. Kan bang? Kan bang? Kalau nasi lemak pergi ke kek, okey lah. Kan? Tiba-tiba dia punya nasi lemak tu yang sedap tu. Lepas tu bulan depan kita nak pergi beli. Ada je, tak ada dah jual minyak rambut dah. Minyak rambut dah. Tak pening customer. Betul. Ini dia yang kita nak bagi tahu. You menggunakan digital dengan betul, supaya macam kita ada dua zaman kan bang. Kita ada zaman offline dan juga zaman online. Jadi selalunya orang yang berada di zaman ini dia akan bertahan lah. Jadi zaman online ni memang dia nak cepat. Apa-apa pun dia nak, ini cepat, itu cepat, nak itu, nak ini. Dan apa yang ditunjuk ni semuanya adalah kebahagiaan sahaja. Betul tak bang? Betul. Kan? Yang kesusahan tu tak tunjuk lah. Tak tunjuk lah sebab dia orang nak orang impress. Sebab tu saya kata bila orang berniaga online ni, kesusahan ni dia je rasa. Kita zaman dua zaman ni kita dah tahu kita tak boleh pergi ni. Betul. Ni Kita susah. kalau ikutkan bukan, kita tengok kadang macam okey lah. Jadi boleh you buka kedai, you buka SSM, you buat betul-betul lah, ada SSM, ada account dan sebagainya. Kemudian you nak berniaga online ni, you tanya pada diri you apa yang kepakaran you. Ke mana apa yang you nak buat ni, apa yang you minat. You jangan ikut trend. Lepas tu bila you nak berniaga, jadilah peneraju, jangan jadi peniru. Kalau you nak tiru, you jadi lebih baik dari orang yang you tiru. Okay, so sebelum kita ke topik yang seterusnya, so kita akan break sekejap. Okay, so bolehlah jam tekak pun dah macam nak kena minum air ni kan. So kita akan break sekejap. So jangan ke mana-mana, kita ada macam-macam lagi yang kita nak bincangkan. So stay tuned. Hey Tira, busy? Busy? Why so busy? Busy thanks to UBC. Right, the best digital solution. UBC, workshops and training for business growth. UBC, premium support and fast response time. Right, Raja? The ultimate business champion, it's a sure win. Unify Business, your preferred digital partner. Baiklah, selamat kembali ke podcast kita UniBCT. Alright, bersama saya hari ini adalah Abang Saha kita dengan Cik N. Alright, yang 28 tahun. Okay,
So sebelum kita ke yang soalan yang seterusnya, alright, so kat sini saya nak bagi tahu anda lah. So Unify Business sekarang ni kita ada satu package yang betul-betul bagus punya, alright. Kita akan buatkan grafik untuk anda, kita akan buat content strategi, kita akan buat copywriting dan kesemuanya kempen anda Facebook, Instagram ke Google kita akan manage end to end. Alright, so anda tak payah pening nak buatkan digital strategy untuk perniagaan anda. So we will become the marketing officer untuk korang semua. So semua ni kita akan buatkan untuk anda serendah RM50 saja sebulan. Alright, berbaloi tak? Baloi tak? Baloi sangat. Okay, so untuk tahu lebih lanjut pasal produk ni, anda bolehlah layari ke unify.com.my/business/digital marketing solution yang ada di sini. Sini ke sini tak tahulah. Nanti tengoklah dekat skrin kat mana kan. Okey. Penggunaan TikTok. Okey. Tadi Abang Sahar kata kita ni Abang Sahar daripada zaman analog pergi ke zaman digital lah. So you berada di dua zaman. Okey, so zaman digital ni kita tahu Facebook, Insta, penggunaan hashtag dan sebagainya. So masa kita beralih kepada zaman konten. Okey, di mana orang dah start beli sebab orang tengok TikTok, kan? So macam mana abang advertise ikan patin ni dekat TikTok? So macam mana konten kalau saya nak terfikir macam mana cetusnya idea-idea yang unik ni, macam mana nak letak ikan patin dekat TikTok? How do you drive orang untuk beli produk you melalui TikTok? Kalau TikTok ni kita banyak gunakan influencer lah. Maksudnya yang lebih cepat lah. Cara yang lebih cepat selain ads, influencer lah. So kita ada yang memang kita ada team yang memang PM untuk influencer-influencer ni tadi, untuk kita bagi kita post, dia orang buat review. Ada yang berbayar, tapi yang tu yang lebih cepat. Dan kita guna influencer ni, dia sebab bila di TikTok ni, influencer ni dia tak semestinya artis. Sebab kita tengok ada je yang saya TikTok ni saya tak kenal, tak tahulah TikToker siapa semua, saya punya team lah. Kadang-kadang saya tengok macam bagi dia kata, bos hari ni nak bagi kat orang ni yang ni. Saya cakap macam ni kau nak bagi macam muka tak ada masa depan. Tapi follower ramai. Kan? Saya cakap macam okey kau punya buat kan. Sebab yelah kita bukanlah kepakaran kita, saya punya team kan. Bila dia bagi, sebenarnya yang tu lebih tinggi pembelian orang beli daripada artis. Kadang-kadang artis ni orang tengok ramai orang, tapi dia ni sebab dia ada pengikut dia, pengikut makan. Macam dia ni makan. Dia kadang-kadang trend sekarang ni kan, saya pun tak tahu, tiba-tiba yang tu biasa dia punya ni, tapi pembelian daripada dia ni lebih tinggi. Sebab tu yang saya cakap tadi, tak semestinya artis. Betul. Kadang-kadang artis kita bagi krik-krik. Kadang bayar mahal tapi tak ada hasil. Tak ada hasil. Kan? Sebab tu staff saya bang, semuanya umur 20 semua 19 sampai 23, semuanya bujang-bujang belaka. Ambil remaja-remaja lah. Jadi bila diorang cakap, bos kena masuk TikTok ni, saya dah pening kepala dah. Saya kata, ya aku nak kena joget ke apa? Kau jangan macam-macam kan? Kau jangan, takkan benda tu takkan jadi Tak boleh bos, kena masuk ni. Akak kena masuk TikTok, So saya baru bermula TikTok, baru aktif 3 bulan lepas. 3 bulan lepas saya masuk TikTok, follower saya baru 19,000. 300 baru 3 bulan. 3 bulan 19,000. Itu. Betul lah tu. Jadi saya kata saya takkanlah. Macam mana kita nak, sebab abang saya ni dekat kedai, orang panggil saya singa gila. Staff saya panggil saya. Tapi saya seorang yang singa yang penyayang. Jadi macam mana kita karakter yang agak tegas tu dah jadi bos ni, macam mana nak masuk ke TikTok? Benda tu tak kena adjust lah. Betul. Nak kena kan bang kan? Nak keluarkan, sebab kita dah biasa dengan Facebook dan juga IG. Tapi kan bang, memang betul sekarang semua TikTok. IG engagement dah kurang bang. Betul. Dah kurang dah macam sendu sangat. Nampak tak peredaran zaman? Betul. Sebab tu sawan-sawan sekarang ni, kalau you tak masuk dalam era digital, you ketinggalan lah cerita dia. Macam kami ni kan, yang era dulu tak masuk, tak kejar mati kita bang. Jadi kami pun sama kejar. Tapi dalam kami kejar tu, kami melalui proses. Betul. Kami zaman ni dah masuk, tiba-tiba masuk dalam dunia lain. Betul. Dunia ni kita dah pergi dah ni. So kita belajar.
Contoh bang, macam kita nak bagi kat artis ke apa, kita kena bagi artis yang macam saya jual kek, kena bagi artis yang orang akan follow yang akan nak beli. Kau kalau bagi kat Joe Flizzo, ya Allah, siapa nak pergi beli kau punya? Betul tak kan? Joe Flizzo siapa pula pengikut dia kan? Ya Allah, tak beli, tak laku roti aku ni, cerita dia. So you kena study benda tu. Sebab tu macam PA saya kan, okey kak, kita kena ni macam ni apa benda ni Tasha, ni berapa pula, dan diorang bukan murah ya bang. Boleh tahan kat harga dia ni. Siapa pula ni kan? Tak siapa-siapa, tapi impact diorang tu. Pada masa yang sama, saya pun keluar juga diri saya. Keluar juga kadang-kadang lah keluar. Sekarang kadang-kadang ke hari-hari lah. Sehari 2 kali lah keluar kan. Hai, saya Annie Dres. Hari ni saya berada di sini-sini. Hari ni saya dengan staff saya. Hari ni. Bercerita je. Sebab itu kadang-kadang kita menjual produk tanpa menjual. Betul. The storytelling lah orang kata kan. Kadang-kadang kat Instagram ke apa, belilah roti. Itu caption kan bang. Untuk orang meniaga digital ni. Dengar ni cakap kakak dengan abang-abang ni. Dengar cakap kakak dengan abang ni. Bila you buat hashtag ataupun bila you buat caption, kau janganlah buat yang marilah beli kami punya produk, marilah ini. Tidak ya. No, kita santai je. Dah rasa ke? Hari ni makan apa? Kan? Ataupun kita buat video makan, saya buat video makan tanpa saya bagi tahu yang saya ni makan apa. Sambil saya bercakap dengan staff ni, dengarlah bunyi pavlova yang cook crab tu makan ni. Apa dia makan apa? Dia makan apa? Dia makan apa? Dia makan apa? Tak peduli ni, buat tak tahu je. Makan apa ni, makan apa? Kejap lagi barulah tim saya masuk. Kalau nak apa yang Idris makan, text nombor ni WhatsApp. Kita buat sale. Macam tu, potong roti sambil bebel-bebel dengan staff, potong roti ni apa benda? Itu sebenarnya. Tapi you kata marilah beli ini. Ni. Marilah beli air ni. Air ni kalau minum sedap ni semua. Orang akan abaikan benda tu. Okey, I tanya you Kevin, you tengok Instagram atau sebagainya, you baca ke caption? Caption I baca. Baca. You jangan propa. Caption yang panjang-panjang? Caption yang panjang-panjang. Tapi caption tu kena menarik lah. Caption kena menarik. Kalau tak menarik, I tak baca pun. Terus skip je. Kalau marilah memberi marilah membeli ikan patin yang ada sekarang ni, kita dah ada 80 sangka semua nak baca. 80 sangka semua sekali. Tak ada. Macam tu juga teknik marketing untuk digital. Macam mana you nak promote produk you? Promote yang santai. So itulah I think untuk usahawan di luar sana, I think ada macam-macam kita ceritakan hari ni. Dari segi konten ada, dari segi copywriting, caption lah, preparation, dari segi branding lah kan. So benda-benda ni yang kita perlu memberi you need to look into it to ensure that you akan melalui proses-proses ni semua untuk menjadi seorang usahawan digital yang berjaya. Okay, so let's move on to the next topic. Okay, so sebelum kita ke topik yang seterusnya, so kita akan break sekejap. Okay, so bolehlah jam tekak pun dah macam nak kena minum air ni kan. So kita akan break sekejap. So jangan ke mana-mana, kita ada macam-macam lagi yang kita nak bincangkan. So stay tune. Okay, baiklah. Sekarang tiba masanya kita akan bermain satu game. Dah bersedia ke? Okay. Okay? Okay? Dah. Right. So game dia macam ni. Siapakah yang mempunyai pick up line yang paling power? Pick up line? Pick up line. Alright, so kita akan tengok siapa punya pick up line yang paling power, dan saya akan menjadi judge dia lah. Okay, kita nak tengok Cik N punya pick up line paling power ke, ataupun Abang Sahar kita lagi power dia punya pick up line dia. Okay, sebagai contohnya mungkin saya akan bagilah pick up line ni macam ni. Okay, contoh saya bertanya dekat Cik N Cik N suka air teh ke air kopi? Air teh. Oh, kalau macam saya tak suka air teh. I love you. Wow. Ini contoh ya, contoh. Okay. So kita bertanya dengan Abang Sahar. Ready ke? Okay, ready. Ready Tengok cool je macam kita mesti ada semangat. Ada. Usahawan mesti ada semangat. Kena semangat. Ada. Nak pick up line pun kena semangat. Okay? Lawan tu tak lawan. Okay, shall we go? In 3, 2, 1.
Siapa mula dulu? Abang Sahar lah. Ya. Okey. Patut saya lah mula dulu. Okey, kita siapa bagi dah mula? Saya lah mula dulu. Saya ke perempuan kat sini. Okey, kita bagi. Kita suka semangat CN hari ni. Alright. In 3, Surprise. 2, 1. Abang Sahar jual ikan kan? Lepas tu dia hilang. Sama-sama. Apa beza Abang Sahar dengan ikan patin? Orang lah. Salah. Ikan patin berenang di kolam. Abang Sahar berenang di hati saya. Wow. Hebat. Macam mana lawan ni? Macam Come on Abang Sahar. Semangat kena ada. dia guna ikan, kita guna ikan ke? Okey, kita mulakan 3, 2, 1. Lepas ni kan, kan tak payah cari ikan dah. Sebab apa? Ikan ada. Okey. Saya setuju terima. Tak payah cari ikan. Ikan ada. Cool je. Cool je. Tak cari ikan lah. So, tapi tak apalah, I nak tanya kru dekat sini lah. Rasa Cik N lagi power ke Abang Sahar lagi power? Tahniah Cik N. Alright. So itulah episod podcast kita untuk hari ni. Okay, so I ambil kesempatan dari pihak Unify Business dan Telekom Malaysia. We are so grateful to have both of you. Okay, keep being an inspiration kepada semua usahawan di luar sana. I think benda-benda yang kita dah kongsikan hari ni, I personally feel benda ni betul-betul bermanfaat kepada usahawan yang di luar sana, sebab ada yang baru nak mula, ada yang dah mula tapi nak kembangkan bisnes, ada yang tak tahu macam mana nak digitizekan bisnes. I rasa semua topik yang kita dah cover. In terms of cost management pun kita dah bagi tips. Dengan tips ada dua benda yang Abang Sahar sebut kan, wang, ruang, orang, barang kan. So fikirlah, register dekat sini. Sebelum nak expand tu kena tengok wang, ruang, orang, barang kan. So I pun dah macam dah fix dah, dah masuk dah. Satu lagi, is your business Googleable? So benda tu semua kena ambil tahu. Satu lagi I think keywords. Keywords yang kita pakai untuk relatekan business kita kepada orang. Alright, so benda-benda ni semua adalah benda yang must do, okay, untuk berjaya. Alright, so without further ado, I would like to end this session. Tapi before I end, kepada usahawan di luar sana, jika anda tak tahu nak buat grafik ke, tak tahu macam mana nak buat content ke, ataupun tak tahu mana nak manage advertisement atau iklan-iklan di Facebook, Google dan macam-macam semua, jangan risau. Kami ada di sini, Unify Business, untuk membantu anda reka grafik, buat copywriting, managekan you punya campaign end to end serendah RM50 je. Benda ni kita buat untuk usahawan di sana, untuk menyenangkan hidup mereka, dan juga untuk make sure dan mereka tak terlepas bot lah. Okay, and to make sure mereka ada digital presence. Alright, and kita memang nak tolong semua usahawan. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal digital marketing solution ni, bolehlah klik link di bawah ni. Alright, and it will take you to kita punya landing page di mana anda boleh melanggan kepada plan kita. So itu saja hari ni. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah silap, minta maaf ya bang. Kak, thank you so much, and see you in the next episode. Thank you very much. Bye.